Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi seluruh ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan guru, tuan haji, hajah, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan ke hadirat Allah pada malam ini dapat bersama-sama untuk meneruskan sambungan kitab Hayatus Sahabah, kisah kehidupan para sahabat. Muka surat 13, perenggan yang kedua daripada atas. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Sa'id bin Amir berhijrah ke Madinah dan senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut serta bersama baginda dalam perang Khaybar dan peperangan yang lain. Alhamdulillah, tuan-tuan para hadirin, kita masih lagi membicarakan perihal kehidupan sahabat yang bernama Sa'id bin Amir. Kalau ikut susunan dalam kitab ni nombor 2 lah. Yang kedua selepas Anas bin Malik. Sahabat pertama yang telah pun selesai kita bincang, Anas bin Malik. Yang kedua Sa'id bin Amir. Beliau dianggarkan memeluk Islam, lebih kuranglah anggaran tuan-tuan, pada tahun ke-6. Tahun ke-6 Hijriah. Kemudian daripada Mekah beliau berhijrah ke Madinah dan senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan pertama yang beliau sertai bersama Nabi adalah perang Khaybar. Perang Khaybar dan peperangan yang seterusnya. Peperangan seterusnya antaranya perang Hunain, perang Tabuk. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'id bin Amir memberikan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada khalifah selepas baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang memerintah lebih kurang 2 tahun. Jadi paling singkat Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Paling lama Sayyidina Uthman 12 tahun. Kemudian Sayyidina Umar 10 tahun, Sayyidina Ali 5 tahun. Jadi lebih kurang dekat-dekat 30 tahun di bawah pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin yang melibatkan 4 orang sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Kehidupannya menjadi satu contoh yang unggul bagi seorang mukmin yang telah membeli akhiratnya dengan dunia. Ini gambaran hebatnya Sa'id bin Amir, seorang mukmin yang telah membeli akhiratnya dengan
dengan dunia. Membeli akhirat, menjual dunia. Sa'id bin Amir sentiasa mengutamakan keredaan Allah dan mengutamakan ganjaran pahalanya mengatasi keperluan diri dan syahwat, sehingga mengatasi keperluan dirinya sendiri hatta keperluan nafsu syahwat. Sebab itu ada ungkapan yang disebut oleh para ulama, terutamanya ulama-ulama tasawuf, kalau kamu ingin meraih cinta, kalau kamu ingin meraih cinta Allah, fastauhish, maka hendaklah kamu memutuskan kehendak dirimu sendiri, keseronokan nafsumu. Bukan satu benda yang mudah. Kalau kita nak dapat cinta Allah, kita nak dapat redha Allah, apa yang perlu kita buat tuan-tuan? Kita kena putuskan kehendak nafsu, kehendak keseronokan diri kita sendiri. Contohnya, nafsu suka kepada makan minum, maka putuskan kehendak hawa nafsu dengan cara berpuasa sunat. Nafsu suka kepada tidur yang berpanjangan, maka putuskan dengan cara qiyamul lail. Itu maksudnya. Pernah Sa'id menemui Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pada awal pemerintahannya. Jadi terus masuk zaman Sayyidina Umar, selepas Abu Bakar. Abu Bakar sebelum meninggal dunia sempat menulis surat atau kita kata wasiat, beberapa pesanan-pesanan kepada sahabat-sahabatnya sekaligus kepada rakyatnya. Dan dalam surat tersebut tuan-tuan, Saidina Abu Bakar menyebut secara direct, pengganti selepas aku ialah Saidina Umar. Tu dia. Abu Bakar sebut terus terang, yang akan menggantikan aku ialah Saidina Umar. Waktu Saidina Umar jadi khalifah, untuk menggantikan tempat beliau, maknanya khalifah yang ketiga, bakal khalifah yang ketiga, Saidina Umar menyenaraikan sekurang-kurang 6 ke 7 nama. Dia tak sebut seorang, dia senaraikan 6 nama sahabat, ada yang kata 7, termasuklah Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa lagi sahabat-sahabat. Kemudian diorang pun bermesyuarat buat undian. Itu kalau kita tengok bentuk-bentuk perlantikan khalifah era Khulafa ar-Rasyidin. Jadi pernah Sa'id ni dia berjumpa dengan Sayyidina Umar pada awal pemerintahannya. Kata Sa'id, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, aku ingin berpesan kepada kamu agar taat kepada Allah dalam urusan manusia, dan janganlah engkau taat kepada manusia pada urusan Allah." Okey. Aku berpesan kepadamu agar taat kepada Allah dalam kamu mengurus manusia. Jangan dahulukan kehendak manusia sehingga mengatasi kehendak Allah. Jangan begitu. Janganlah kata-katamu menyalahi perbuatanmu sendiri, kerana ucapan yang terbaik adalah yang sesuai dengan perbuatan. Janganlah kata-katamu menyalahi perbuatanmu sendiri. Maknanya cakap serupa bikin. Kerana ucapan yang terbaik
adalah yang sesuai dengan perbuatan. Macam disebut tuan-tuan dalam ilmu rumah tangga, ilmu apa dipanggil parenting, ya, bagaimana ibu bapa nak mendidik anak-anak selalu dibincang. Ya, salah satu antara yang dipesan, ya, kita sebagai ibu bapa yang paling baik, yang paling efektif, ya, nak didik anak-anak ialah dengan menunjukkan contoh tauladan. Kerana mengikut kajian yang dibuat oleh pakar-pakar motivasi, sekitar 70% anak-anak kita terkesan melihat apa yang kita buat, bukan dengar apa yang kita cakap. Kita duk popek, dia buat dek je, dia tak terkesan sangat. Tapi mata mereka merakam dan boleh copy paste setiap tindak tanduk kita, perkataan kita, pakaian kita, cara fikir kita. Itulah yang dipesan oleh Sa'id bin Amir kepada Sayyidina Umar. Walaupun kita sedia maklum Sayyidina Umar bukan calang-calang orang, tetapi begitulah kehidupan para sahabat. Mereka sentiasa menghidupkan budaya nasihat menasihati, budaya berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sebab hebat macam mana pun kita tuan-tuan, tetap kita memerlukan nasihat, tetap kita memerlukan ingatan atas kapasiti kita sebagai manusia, insan. Nama insan tu pun sendiri membawa maksud lupa, mudah lupa, selalu lupa, terlalai, tergalik, terlepas pandang. Maka kita perlu kepada nasihat, teguran daripada sahabat-sahabat, kawan-kawan kita. Jadi itulah yang dilakukan oleh Sa'id bin Amir. Apatah lagi ketika menjadi pemimpin. Pemimpin ni Masya Allah, public figure, orang tengok atas bawah, menjadi role model, menjadi ikutan. Wahai Umar, pesannya lagi, sentiasalah kamu mengambil berat terhadap setiap urusan orang yang Allah menjadikanmu sebagai pemimpin daripada kaum muslimin. Hendaklah kamu sentiasa mengambil berat, cakna, betul-betul prihatin. Bukan sekadar slogan, bukan kita kata kalau dalam dunia politik ni sekadar retorik, bukan. Kamu betul-betul berkhidmat, kamu betul-betul menjadi khadam. Pemimpin inilah khadam, memberi khidmat kepada rakyat. Bukan senang, bukan mudah. Cintailah kebaikan, katanya lagi. Panjang juga dia punya pesanan tu. Cintailah kebaikan untuk mereka sebagaimana engkau mencintai kebaikan untuk dirimu dan keluargamu sendiri. Kamu kena sayang rakyat kamu semacam mana kamu sayang diri kamu, kamu sayang keluarga kamu. Maknanya jadikan rakyatnya macam keluarga kamu, macam anak kamu. Kalau yang mudanya macam anak kamu, kalau yang tuanya macam pakcik kamu, macam atuk kamu, bukan orang lain. Letakkan kedudukan mereka sampai ke tahap itu. Subhanallah. Kita dah tentu sayang diri kita, dah tentu kita sayang anak beranak kita, adik beradik kita. Jadi cintailah kebaikan untuk mereka sebagaimana engkau mencintai kebaikan untuk dirimu dan keluargamu. Dan begitu sebaliknya, bencilah sesuatu keburukan untuk mereka. Maknanya seorang pemimpin, dia tak nak rakyatnya menerima keburukan, sebagaimana dia sendiri pun tak nak menerima keburukan. Kita kalau pergi berurusan di satu tempat, di satu kaunter, pejabat pos ke atau seumpama, kita suka tak kalau orang yang ada kat kaunter tu layan kita lebih kurang je kan? Apatah lagi kalau dia layan secara kasar, tak beradab, kita pun pandai hati, kita pun angin.
Jadi begitu juga kita, waktu kita berurusan dengan orang, jangan buat macam tu. Itu maksudnya kan. Jangan buat macam tu. Apa yang kita tak suka berlaku pada diri kita, yang tu pun jangan kita buat pada orang. Sama aja. Ya. Sebagai cerminan. Bencilah sesuatu keburukan untuk mereka sebagaimana engkau membenci keburukan untuk dirimu dan keluargamu. Bukalah setiap pintu kebaikan dan jangan engkau hiraukan, ejekkan, tohmahan, cacian orang lain. Ya. Selagi mana kamu berada di atas kebaikan, terus. Dan jangan sekali-kali engkau hiraukan, ejekkan, tohmahan manusia yang tidak bertanggungjawab. Lalu Saidina Umar membalas setelah dia mendengar satu persatu pesanan daripada Sa'id bin Amir. Saidina Umar pun respon, tuan-tuan. Dia kata apa? Siapakah yang sanggup melakukan semua itu, wahai Sa'id? Ui, berat. Ya. Yang kamu pesan tu betul, tapi siapa hak boleh nak buat macam tu betul-betul tu? Siapakah yang sanggup, siapakah yang mampu melakukan semua itu, wahai Sa'id? Lalu Sa'id menjawab, lelaki seperti kamu akan sanggup melakukannya kerana kamu tergolong daripada kalangan mereka yang Allah jadikan pemimpin atas semua urusan umat Muhammad, yang tiada penghalang antaranya dengan Allah. Lalu Sa'id bin Amir memberi semangat, memberi motivasi, engkaulah orangnya yang mampu berbuat demikian, ya, kerana engkau antara sahabat-sahabat yang terbaik, ya, yang sangat kental, yang sangat teguh keimanan dan ketakwaannya. Mudah-mudahan, ya, Allah melorongkan, memudahkan segala urusan. Baik. Jadi begitu merendah diri Saidina Umar, ya. Dia kata siapalah yang mampu nak buat begitu. Lalu Sa'id kata engkaulah orangnya, insya-Allah engkau mampu. Teringat tuan-tuan, zaman Saidina Umar apabila di bawah kepimpinannya berjaya menjatuhkan empire, meruntuhkan empire Rom dan Parsi, Saidina Umar menangis terisak-isak. Ya. Bila orang tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa menangis? Patut gembiralah, ya, dapat menjatuhkan satu kerajaan besar ketika itu. Apa jawapan Saidina Umar, tuan-tuan? Dia kata, aku malu. Aku malu kerana Allah memberi kemenangan untuk menjatuhkan Rom dan Parsi ini pada zaman pemerintahan aku, dia kata. Sedangkan sebelum aku ada pemimpin yang lebih baik, iaitu Abu Bakar. Ya, bahkan sebelum Abu Bakar sudah tentu ada Rasulullah SAW. Ya, tiba-tiba Allah beri zaman aku menang, rasa malu sangat, rasa tak layak besarnya anugerah dan nikmat yang Allah beri. Begitu jiwa Saidina Umar, ya, tegas tetapi penuh dengan sifat tawaduk, ya, merendah diri. Saidina Umar lantas menawarkan jawatan kepada Sa'id. Fokus kita ni cerita Sa'id, tetapi di dalam cerita tu ada watak Saidina Umar, ya. Macam bulan sudah, di awal kisah Sa'id, kalau tuan-tuan masih ingat, di sana ada watak seorang sahabat yang bernama Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi yang mati syahid, dibunuh oleh pemimpin-pemimpin, ya, kafir Mekah. Kali ini bersama Saidina Umar pula. Umar lantas menawarkan jawatan kepada Sa'id. Wahai Sa'id, kami hendak melantikmu sebagai pemimpin atas penduduk Hims. Itu dia. Kami nak melantik engkau, ya, kami jawatan kuasa lah, sebagai pemimpin kepada penduduk
Hims. Kalau ejaan Rumi ni Hims, Hims. Kalau ejaan Jawi dia ha pedas, ha mim sod, Hims. Jenuh juga nak nyebut makhrajnya tu kan. Hims, tengah letak baris depan, Homs ataupun baris atas ya. Baris depan lah Homs, Hims. Dalam kitab ni dia sebut Hims. Namun Sa'id nyata keberatan. Wahai Umar, demi Allah janganlah kamu ciptakan fitnah untukku. Ya. Maknanya jangan lantik aku. Tolong jangan lantik. Kalau lantik nanti jadi fitnah pada aku. Penolakan Sa'id membuatkan Sayyidina Umar berasa marah. Ya. Jadi rupa-rupanya Sayyidina Umar kurang senang dengan jawapan yang diberi oleh Sa'id kerana menolak perlantikan tersebut. Apa kata Sayyidina Umar? Demi Allah, kamu semua telah meletakkan urusan ini di bahuku, sedangkan kamu membiarkan aku sendirian memikulnya. Kemeh juga jawapan Sayyidina Umar. Banyak cantik, korang lantik aku jadi khalifah, suruh pikul beban yang berat ini, orang nombor satu negara. Lepas tu korang tak nak tolong aku. Tu dia. Ya. Kalau ikut aku pun tak nak jadi khalifah. Kan sahabat begitu. Ya. Orang yang beriman memang begitu. Ya, melihat jawatan itu satu benda yang sangat ditakuti. Kerana apa takut? Kerana jawatan yang kita pikul dia tidak hanya terhenti setakat di dunia, berlanjutan sampai ke akhirat. Akhirat tu yang takut tu. Tanggung jawab kan. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Itu yang tak lalu tu. Sebab semua tu kalau kita tengok pakat-pakat nak tolak belaka. Berat. Ada satu kata-kata yang singkat pendek, selalu disebut, dia panggil apa ya? Jawatan ini laisat tashrif kan. Laisat tashrif. Walakin at-taklif. Dia bukan satu kemuliaan. Dia bukan satu kemegahan yang boleh ataupun yang sonok-sonok kita nak banggakan, oh aku dah jadi gini-gini. Bukan. Dia satu beban yang berat. Satu amanah yang kamu kena pikul sampai di akhirat. Jadi Sayyidina Umar kata, korang lantik aku jadi khalifah, terutama melalui wasiat Sayyidina Abu Bakar, dan korang semua setuju. Ya. Kemudian bila aku nak menjalankan pentadbiran, takkan tak ada orang tolong. Takkan nak biar aku terkontang-kanting seorang-seorang. Demi Allah, aku tidak akan melepaskan. Maknanya kamu kena lantik juga, kamu kena terima juga jawatan itu. Sayyidina Umar tetap juga melantik Sa'id bin Amir menjadi pemimpin di Hims. Ya. Di sebelah Syam lah, kalau masa tu Syam. Ya. Syam masa tu termasuk di dalamnya Syria, Jordan, ya. Dan satu tempat yang kita kata mewah, ya. Pengaruh Rom kuat. Sebab itu Sayyidina Umar maknanya tuan-tuan, dia perlu hantar satu orang sahabat yang jadi gubernur, yang jadi pemimpin di sana, orang yang sangat zuhud, supaya tak terpengaruh dengan kehidupan orang Syam, ya, yang kaya raya, mewah dengan harta kebendaan ketika itu. Jadi Umar tetap juga melantik Sa'id bin Amir. Aku tak peduli. Ya, sekarang ni aku guna kuasa vektor. Korang dah lantik aku jadi khalifah, siap korang. Melantik Sa'id bin Amir menjadi pemimpin di Hims, seraya menawarkan imbuhan kepadanya. Apakah aku harus, kata Sayyidina Umar, apakah aku harus memberimu harta sebagai galakan, sebagai juga bekalan? Sa'id menjawab, untuk apa semua itu wahai Amirul Mukminin?
sungguh hakku di Baitul Mal lebih banyak daripada keperluanku. Baik. Jadi bila Sayyidina Umar nak tawarkan dia sedikit perbekalan wang belanja, daripada Madinah nak pergi ke Syria sana, ke Syam, Sa'id menolak. Dia kata tak payahlah, sebab gajiku yang diambil daripada Baitul Mal sudah memadai, sudah memadai. Sa'id akur pada arahan Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab. Jadi nak tak nak akhirnya terimalah juga, walaupun dengan berat hati kan. Walaupun dengan berat hati. Allahu Akbar. Sebab tu ada hadis yang menyebut, kalau kita tak minta jawatan tapi orang lantik, orang beri kepercayaan dan kita terima dengan berat hati, insya-Allah Nabi kata Allah akan bantu, Allah akan mudahkan, berbanding orang yang sengaja meminta-minta. Beberapa lama Sa'id berkhidmat di Hims, datang beberapa orang penduduk Hims pergi ke Madinah. Jadi masa tu pusat pentadbiran di Madinah, khalifah utama di Madinah Sayyidina Umar lah. Jadi beberapa wakil Hims ni pergi ke Madinah. Mereka mahu bertemu Khalifah Umar Ibn Khattab. Atas permintaan Umar, mereka menyerahkan sejumlah nama fakir miskin yang ada di Hims. Sayyidina Umar nak tengok senarai-senarai asnaf, senarai-senarai fakir miskin. Mungkin musim-musim raya nanti nak bagi sedikit bantuan ke apa ke yang patut, ataupun mungkin juga bantuan bulanan mana-mana yang memerlukan. Jadi salah satu antara nama-nama yang diberi kepada Khalifah Sayyidina Umar ialah Sa'id bin Amir tu. Lalu Umar tanya, siapa Sa'id bin Amir? Dia nakkan kepastian kok ada nama yang sama kan? Takkanlah Sa'id bin Amir yang aku hantar tu. Siapa Sa'id bin Amir ni? Tanya Umar. Dia pemimpin kami. Jawab perwakilan dari Hims itu. Lalu Umar tanya kembali, adakah pemimpin kalian seorang yang fakir? Lalu dia berjawab, ya benar. Demi Allah, demi Allah sudah berlalu beberapa hari yang panjang sedangkan dapurnya tidak berasap. Dapur Sa'id ni. Umar menangis hingga air matanya berjurai membasahi janggut. Dia menyerahkan sebuah uncang kecil berisi wang 1000 dinar kepada utusan penduduk Hims itu, lalu minta disampaikan kepada Sa'id bin Amir. Payah nak jumpa macam ni kan tuan-tuan. Pemimpin masuk dalam senarai asnaf. Oh berat. Allahu Akbar. Umar pun heran, betul ke Sa'id bin Amir ni ke orang lain? Maknanya dia tak guna langsung kepentingan dia, jawatan dia, peluang yang dia ada untuk menambah, orang kata apa, kekayaan, mengaut keuntungan duniawi, mengkayakan ahli keluarganya, tak. Kalau dulunya dia susah, dah jadi pemimpin pun macam itulah susah. Masya Allah. Umar menangis, terharu dia, syahdu dia melihat seorang sahabat dia ni. Lalu menyerahkan satu uncang kecil, kecil tak kecil lah, dalamnya berisi wang 1000 dinar. Oh banyak tu, bukan dirham,
1000 dinar, ya, dikirimkan kepada perwakilan Hims ini supaya nanti bila balik sampai ke sana serahkan kepada Sa'id bin Amir. Kata Umar, sampaikan salamku kepadanya, kepada Sa'id bin Amir, katakan kepadanya bahawa Amirul Mukminin memberikan harta ini untuk memenuhi keperluannya. Ya, harta ini bukan harta Sayyidina Umar, harta rakyat lah. Ya, diambil daripada Baitul Mal dan seumpama, berilah ya, kepada Sa'id bin Amir. Okey. Ketika Sa'id menerima uncang itu daripada utusan Hims yang baru tiba dari Madinah, melihat isinya 1000 dinar, segera dia meletakkan uncang itu jauh daripadanya, lalu keluar daripada bibirnya kalimah yang biasa dilafazkan oleh seseorang yang apabila ditimpa musibah. Kita kalau ditimpa musibah, yang mula-mula keluar daripada mulut kita ialah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Sa'id bila dia buka uncang tu, dia tengok ada 1000 dirham, dia pun ibaratnya macam campak jauh-jauh, lalu dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia kata. Jadi kebetulan isteri dia dengar. Isteri dia pun terus tanya, bang, apakah kamu menerima berita bahawa khalifah dah meninggal dunia? Kan utusan tu pergi ke Madinah, kut-kutlah balik bawa berita khalifah Sayyidina Umar dah meninggal. Lalu kamu pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khalifah dah meninggal ke? Sayyidina Umar dah meninggal ke? Jadi isterinya pun cuak juga kan. Isteri yang mendengar ucapan tersebut lantas bertanya, apakah yang telah terjadi? Adakah Amirul Mukminin telah meninggal dunia? Sa'id jawab, bahkan lebih besar bencana daripada itu. Ada bencana yang lebih besar daripada kematian Sayyidina Umar. Lagi teruk. Lalu isterinya bertanya, apakah kaum muslimin diserang oleh musuh? Sa'id jawab lagi, lebih besar daripada itu. Lalu isterinya terus bertanya, apakah yang lebih besar daripada itu? Wahai suamiku, wahai abang. Sa'id menjawab, dunia telah masuk kepadaku untuk merosakkan akhiratku. Allahu Akbar. Dahsyat 1000 dinar yang Sayyidina Umar beri itu, dia kata dunia telah masuk kepada aku untuk nak merosakkan akhirat aku. Itulah bencana yang paling besar, dia kata. Lalu isterinya pun berkata, kalau begitu jauhkan wahai abang, jauhkan daripadanya. Sedangkan isterinya itu tidak tahu menahu pun berkenaan dengan wang 1000 dinar yang diutus, yang dikirim oleh Sayyidina Umar. Dia tak tahu pun. Cuma dia kata kalau macam tu eloklah abang jauhkan. Kalau sampai nak rosakkan akhirat, jauhkan. Lalu Sa'id bertanya kepada isteri, adakah engkau akan menolong aku? Nak tak kamu tolong abang supaya abang boleh jauhkan daripada musibah yang nak merosakkan akhirat? Boleh tolong tak? Dia kata, ya, sudah tentu. Lalu Sa'id mengambil wang 1000 dinar pemberian Khalifah Sayyidina Umar. Dimintanya isteri membuat satu uncang-uncang kecil yang banyak, dimasukkan ke dalam beberapa uncang, lalu dibahagikan kesemuanya kepada fakir miskin. Jadi selesai. Allahu Akbar. Dia suruh isteri dia buat lagi uncang banyak-banyak. Ya, 1000 dinar tu dimasukkanlah, tak tahulah berapa jumlah satu uncang kan. Lalu diberilah kepada golongan fakir miskin. Banyak kita temui kisah-kisah para sahabat yang begitu. Mereka seakan-akan tak terliur dengan imbuhan-imbuhan dunia. Tak menampakkan, kita panggil, kerakusan.
Payah. Saya teringat kisah Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ni pernah ada orang hadiahkan dia beberapa helai baju, kira baju barulah. Ya. Tapi dia tetap pakai baju lama. Bila ada orang tanya, hari tu kan kamu dapat hadiah kan? Baju baru, kenapa tak pakai? Pakailah. Dia kata, aku dah bagi kepada orang yang memerlukan. Bukan kamu pun memerlukan ke? Kawan tanya tu pun heran kan. Kamu pun memerlukan sebab tu orang bagi kat kamu. Dia kata, tak, ada orang lagi susah. Ada orang lagi susah. Masya Allah. Payah tuan-tuan, kita boleh baca je lah ni. Ya. Subhanallah. Sebab tu Nabi pernah kata, jangan sekali-kali kamu mencerca para sahabatku, jangan. Ya. Kamu infakkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun tak dapat menyamai, tak dapat menyamai infak mereka, walaupun mereka hanya infak 1 put atau separuh cupak, yang jauh bagaikan langit dan bumi. Tetapi inilah generasi terbaik, yang Nabi sendiri iktiraf supaya kita letakkan, orang kata apa, semangat mereka dalam hati kita. Kita tak akan jadi seperti mereka, tuan-tuan tahu kan, jauh sekali. Tapi tetap juga kita kena tiru semampu yang mungkin. Fatashabbahu illam takunu mislahum innat tashabaha bil kiram falahun. Tirulah jejak langkah kisah hidup orang-orang yang mulia, sekalipun kamu tak akan jadi seperti mereka. Ya, kita tak akan jadi, tapi kena tiru, kena ambil juga semangat dia, roh perjuangan mereka, roh zuhud mereka. Ini zuhud lah ni tuan-tuan. Pernah ada seorang wali Allah, saya lupa nama dia, yang hidup zaman Umar Abdul Aziz. Tadi Umar Ibn Khattab, Umar Abdul Aziz, satu nama yang sangat masyhur dalam senarai kepimpinan Bani Umayyah. Bani Umayyah semuanya 14 khalifah kan. Selama 91 tahun mereka memerintah Bani Umayyah. Jadi Umar Abdul Aziz khalifah yang ke-8 kalau tak silap. Jadi zaman tu ada seorang wali Allah ditanya, wahai tuan guru, antara kamu dengan Umar Abdul Aziz siapa yang lebih zuhud? Wali Allah ni memang zuhud lah, memang ulama hebat. Wali Allah ni jawab apa? Kalau kamu tanya antara aku dengan Umar siapa lebih zuhud, Umar Abdul Aziz lebih zuhud daripada aku. Walaupun orang nampak dialah yang zuhud. Lalu ditanya alasan, kenapa? Kenapa Umar Abdul Aziz pula lebih zuhud? Jawapannya apa tuan-tuan? Sebab di tangan Umar Abdul Aziz segala-galanya ada. Dia khalifah, dia orang nombor 1. Tapi dia tak terliur dengan dunia, tak terliur dengan harta kekayaan. Aku orang biasa-biasa je, rakyat marhain je. Dan aku tak diuji dengan jawatan. Aku tak diuji dengan pangkat. Kalau aku pegang jawatan ada pangkat, aku pun tak tahu aku zuhud ke tidak. Nampak tuan-tuan? Jadi nilai pahala zuhud yang lebih besar ialah kepada pemimpin yang kalau jiwanya zuhud. Lebih dahsyat daripada orang-orang biasa, hatta alim ulama sendiri, yang mereka sekadar alim ulama, tidak ada kuasa di tangan mereka. Sebab cabaran zuhud ni bila ada harta, bila ada kuasa, oh dahsyat. Semua kita lihat generasi sahabat begitu tuan-tuan, subhanallah. Misalnya Sayyidina Osman sendiri, khalifah ketiga, bila dia dilantik menjadi khalifah pun menangis-nangis juga, susah hati dia. Jadi bila orang tanya apa yang paling kamu susah hati, dia kata yang paling aku susah hati ialah bagaimana aku nak mencontohi 2 khalifah sebelum ini, iaitu Abu Bakar dan Umar. Mereka telah meninggalkan kepada aku satu benda yang sulit untuk aku tiru, kata. Zuhud mereka, warak mereka, adil mereka. Yang tu aku susah hati, kata.
Jadi wang 1,000 dinar diagih-agihkan, ya, dibahagikan kesemuanya kepada fakir miskin. Satu lagi kisah terlintas tuan-tuan. Bila terlintas sebut, jangan lupa. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, daripada Son'a, daripada Yaman, dia nak balik ke Mekah, nak jumpa mak dia. Mak dia lah yang kirim utusan kepada anaknya minta Imam Syafi'i balik. Maknya rindu, kerana lama tak jumpa. Jadi bila Imam Syafi'i nak balik ke Mekah, banyak orang bagi hadiah kat dia. Tok guru kan tuan-tuan, bagi hadiah. Sampai banyak hadiah yang diterima, ya? Duit, wang, dinar, dirham dan macam-macam lagi bentuk-bentuk hadiah. Bila Imam Syafi'i sampai ke Mekah, sampai ke pintu gerbang lah, lebih kurang macam tu, dia hantar utusan. Dia kata, kamu pergi jumpa mak aku, rumahnya sekian-sekian, beritahu anaknya nak sampai dah. Dia hantar utusan dulu. Jadi utusan ni pun pergi, makcik-makcik, ni anak makcik Imam Syafi'i dah nak sampai dah. Dia suruh makcik bersiap sedia nak sambut anaknya. Maknya tanya, apa yang dia bawa balik? Apa yang anak aku Imam Syafi'i bawa balik? Utusan ni pun khabar lah, banyak harta, orang hadiah kat dia, banyak duit ringgit dia bawa balik. Maknya kata, sekarang ni kamu pergi jumpa anak aku, beritahu kalau dia bawa balik harta, bawa balik dirham, bawa balik emas, aku tak nak jumpa dia. Pelik kan? Aku tak nak jumpa dia. Jadi utusan tu pun beritahu kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun faham lah, ya? Lalu semua duit-duit hadiah yang diterima tu dia bagi kepada fakir miskin yang ada di sekeliling tempat dia tu. Sebab memang maknya pernah pesan, kamu pergi menuntut ilmu, mengaji tinggi-tinggi, jangan bawa balik harta. Mak tak nak harta, balik ilmu, bawa balik kealiman kamu, itu cukup, ya? Subhanallah. Jadi inilah watak-watak yang kita rindukan zaman mutaakhir ni tuan-tuan, terutama dalam dunia kepimpinan, ya. Seharusnya kisah-kisah sebegini selalu diceritakan, ya, terutama kepada pemimpin-pemimpin kita. Bacalah selalu, ulanglah balik kisah-kisah pemimpin-pemimpin terdahulu di kalangan para sahabat, pemimpin yang beriman, yang bertakwa, yang zuhud, ya, yang betul-betul berkhidmat, ya, semata-mata untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Amirul Mukminin Saidina Umar berkunjung ke Syam untuk melihat suasana di sana. Kali ini Saidina Umar sendiri turun padang lah, ibaratnya ada masa, ada peluang, pergi sendiri ke Hims. Setibanya di Hims, penduduk tempatan menyambut dengan gembira. Saidina Umar beramah mesra dengan mereka. Umar lalu bertanya kepada penduduk Hims tentang Sa'id bin Amir. Mereka pun mengadu perihal pemimpin umat Islam itu. Umar memerintahkan penduduk Hims berhimpun dan dalam masa yang sama memanggil Sa'id bin Amir hadir sama dalam perhimpunan itu. Jadi Sayyidina Umar dia kumpul orang kampung, dalam masa yang sama dia panggil juga Sa'id bin Amir. Dan ketika itu dia buat sesi dialog. Orang kampung boleh luahkan apa yang mereka tak puas hati tentang Sa'id ni. Depan direct terus Sayyidina Umar. Tu dia tuan-tuan. Fresh daripada ladang, bukan daripada mulut orang lain, bukan dengar orang kata apa ambu sana ambu sini, tak ada. Apa kamu tak puas hati tentang Sa'id yang aku hantar ni, boleh luahkan sekarang. Dibuat satu majlis. Sebelum itu kata Umar, aku berdoa kepada Allah agar aku tidak curiga kepada Sa'id, kerana aku sangat mempercayainya.
Aku harap aku tak hantar salah orang lah. Kok satgi dengar macam-macam komplain hak pening-pening jenuh juga. Aku harap semuanya okey lah. Kerana aku sangat mempercayai kepribadian Sa'id bin Amir. Jadi setelah semua orang hadir, Umar meminta para penduduk meluahkan perasaan. Lalu seorang demi seorang meluahkan perasaan mereka. Dalam kitab ni ada 4 masalah besar yang diutarakan, iaitu kita sambung pada kuliah yang akan datang, ya, insya-Allah. Simpan sikit, ya, untuk kuliah akan datang, iaitu tahun depan lah, ya, kalau ada rezeki, kalau panjang umur, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran dan perhatian tuan-tuan. Mudah-mudahan kisah-kisah sahabat ini menyuntik, ya, semangat roh keimanan kita, ya, dan mereka adalah generasi terbaik yang selalu kita ulang-ulang, ya. Dan Nabi pernah sebut, tuan-tuan, tidak beriman kamu sehingga kamu mencintai aku lebih daripada segala-gala, kan? Nak nampak gambaran mencintai Nabi lebih daripada segala-gala ni kat mana, tuan-tuan? Sahabatlah. Sahabatlah yang telah membuktikan bagaimana mereka mencintai Islam, mencintai Nabi, mencintai akhirat lebih dari segala-galanya. Itu yang kita nak ambil. Sebelum berakhir, tuan-tuan, insya-Allah bagi tuan-tuan yang ada rezeki lebih, sebelum ini pernah saya kongsi juga pengumuman untuk pembinaan masjid di taman saya sendiri, Taman Seri Botani Ipoh. Ya, ada tabung di belakang sana, ya, tuan-tuan boleh masukkan sekadar mampu dan seikhlas mungkin. Jumlah terkumpul terkini dah mencecah 1 juta. Yang sebelum ni saya datang sekitar 700,000 tak silap. Dah dapat 1 juta, alhamdulillah, terima kasih. Itu juga adalah hasil sumbangan tuan-tuan sebelum ni. Kita duk cari keseluruhan kos 6.5 juta. Masjid Taman Seri Botani, taman saya sendiri, ya, di Ipoh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri illa alladziina aamanu. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.